Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Cikgu Nisa. Pada hari ini saya akan mengajar sejarah tingkatan 3 bab 2 iaitu pentadbiran negeri-negeri Selat. Kita tengok dulu 2.1 iaitu perluasan kuasa British di Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. Yang pertama sekali kita tengok latar belakang sebelum perluasan kuasa British. Dia ada 3 negeri lah dekat sini. Yang pertama adalah negeri Pulau Pinang, yang kedua adalah negeri Singapura dan yang ketiga adalah negeri Melaka. Pulau Pinang ni sebelum perluasan kuasa British dia merupakan wilayah Kesultanan Kedah. Pulau Pinang ni dia jadi tempat persinggahan pedagang daripada Linggar yang berdagang dengan Kedah. Pulau Pinang ni dia jadi pelabuhan dagang bagi daerah serantau terutamanya pelaburan perdagangan dengan Aceh dekat Sumatera. Batu Uban iaitu salah satu tempat dekat Pulau Pinang ni merupakan pelabuhan paling awal dibuka dekat Pulau Pinang. Pelabuhan Batu Uban ni sering dikunjungi oleh pedagang-pedagang Arab. Penempatan Batu Uban dibuka oleh orang Melayu daripada Sumatera pada tahun 1759. Ingat pada tahun 1759 orang Sumatera ni dia buka penempatan dekat Pulau Uban, Batu Uban. Sultan Kedah dianugerahkan kawasan ni, kawasan Pulau Pinang ni lah sebagai untuk balas jasa orang Sumatera yang bantu negeri Kedah, Kesultanan Kedah untuk menentang Siam. Yang kedua adalah Singapura. Singapura ni sebelum perluasan kuasa British dia merupakan wilayah Kesultanan Johor Riau. Wilayah Kesultanan Johor Riau ni termasuklah negeri Pahang, Johor dan gugusan Kepulauan Linggar. Sejak abad ke-16 hingga 19. Johor Singapura dengan Kepulauan Riau ni ditadbir oleh Temenggung Abdul Rahman. Temenggung Abdul Rahman ni ditinggal dekat Singapura lah. Sewaktu pentadbiran Temenggung Abdul Rahman, ladang gambir diusahakan oleh orang Melayu dengan orang Cina dekat Singapura. Pemerintahan Kesultanan Johor Riau iaitu Sultan Abdul Rahman dia bersemayam dekat Linggar dan adakan hubungan baik dengan Belanda lah. Seterusnya kita tengok Melaka. Melaka ni merupakan kerajaan alam Melayu yang unggul pada abad ke-15. Ingat kerajaan Melaka ni merupakan kerajaan alam Melayu yang unggul pada abad ke-15 ni. Abad ke-15 ni ingat. Pada tahun 1511 Kesultanan Melayu Melaka ni dia ditawan oleh Portugis. Manakala pada tahun 1511 Melaka ditawan oleh Portugis. Cuba highlight sekejap. 1511 Melaka ditawan oleh Portugis. Pada tahun 1641 sehingga pada tahun 1824 Melaka ni jadi tanah jajahan Belanda. Setelah Belanda mengalahkan Portugis dengan bantuan Kesultanan Johor Riau. Belanda ni dia jadikan Melaka sebagai pusat pengumpulan hasil timah daripada negeri-negeri Melayu lah. Belanda juga dia mementingkan Betawi dekat Pulau Jawa sebagai pusat perdagangan utama. Seterusnya kita tengok perluasan kuasa British di Pulau Pinang. Kenapa British dia meluaskan kuasa dekat Pulau Pinang? Sebab Pulau Pinang ni ada kedudukan strategik lah. Tengok faktor-faktor kedudukan strategik yang kita boleh bincang. Iaitu yang pertama adalah pusat pengumpulan barang. Yang kedua adalah pelabuhan persinggahan. Dan yang ketiga, Pulau Pinang ni dijadikan pangkalan tentera. Kita tengok satu-satu. Pusat pengumpulan barang. British ni diperlukan barangan daripada China, terutama teh yang mendapat pasaran baik dekat Eropah. China tak benarkan barangan British. Dia tak perlukan lah barang British ni sebab China dah ada barang-barang daripada British lah. Tapi China ni, negara China ni dia nak barang-barang macam emas, perak, biji timah dengan rempah ratus sebagai pertukaran dengan teh ni lah tadi. Jadi British perlukan pusat pengumpulan barang tersebut dan yang boleh diperolehi di alam Melayu untuk ditukarkan dengan teh dari China. Kiranya macam British nak teh tapi British tak ada barang yang negeri China nak sebab negeri China tak nak barang-barang daripada British. Negeri China nak emas, perak, biji timah dengan rempah ratus. Jadinya sebab tu British dia pilih
Pulau Pinang ni untuk ni lah untuk ambil hasil tanah hasil daripada negeri-negeri alam Melayu ni untuk dia kumpul dekat Pulau Pinang ni, lepas tu dia akan bagilah buat pertukaran lah dengan China. Okay, seterusnya perluasan kuasa British kat Pulau Pinang ni kenapa? Sebab Pulau Pinang ni ada pelabuhan persinggahan. Okay, British ni dia perlukan pelabuhan persinggahan dekat laluan antara pedagang di antara India dengan China. Okay, laluan persinggahan ni diperlukan sebagai tempat membagi kapal, dapatkan bekalan makanan dan minuman dengan tempat berlindung lah sementara tunggu peralihan angin monsun. Okay, jadinya Pulau Pinang ni dia macam tengah-tengah antara laluan perdagangan India dengan China. Jadinya Pulau Pinang ni dia jadi pelabuhan singgah sebab memudahkan penjelajahan ke rantau Asia Pasifik. Okay. Seterusnya adalah pangkalan tentera. Pangkalan tentera laut British yang terletak di pantai barat India iaitu Bombay suka untuk mengawal pertempatan British di pantai timur India. Okay, British diperlukan pangkalan yang lebih strategik. Nampak? Lebih strategik untuk pertahankan pertempatan di India. Okay. Seterusnya ni adalah kronologi pendudukan British di Pulau Pinang. Yang pertama adalah perebutan takhta Kesultanan Kedah. Okay, kita tengok pada tahun 1710 sehingga pada tahun 1778 Sultan Muhammad Jiwa dia lantik Tunku Abdullah sebagai Raja Muda Kedah. Okay. Sebagai Raja Muda Kedah. Okay. Tapi kerabat Raja Kedah ni tak bersetuju dengan pelantikan Tunku Abdullah ni lah. Dan dia bersepakat dengan Bugis dekat Selangor untuk tentang Sultan Muhammad Jiwa. Okey, Sultan Muhammad Jiwa dia berusaha memohon bantuan daripada kerajaan ketederaan daripada SHTI lah, iaitu SHTI ni British untuk mempertahankan kedaulatan negeri daripada serangan Bugis. Okey, SHTI dia hantar Edward SHTI menghantar Edward Monton berunding dengan Sultan Muhammad Jiwa. Okey, rundingan ni gagal sebab SHTI tak beri jaminan akan melindungi Kedah daripada ancaman musuh. Okay, seterusnya adalah ancaman Siam pada tahun 1778 sehingga pada tahun 1798 masa pemerintahan Sultan Abdullah, Siam ni dituntut kembali penghantaran bunga emas daripada kerajaan Kedah yang terhenti semasa perang Siam Burma. Okay, Sultan Kedah ni dia rasa tergugat lah. Jadi bila dia dah rasa tergugat, dia minta bantuan SHTI untuk tawarkan Pulau Pinang sebagai pangkalan SHTI dan dengan syarat mendapatkan bantuan ketederaan dan melindungi Kedah daripada ancaman Siam. Okey, Sultan Kedah ni pula juga dia minta Francis Light. Francis Light ni merupakan pedagang persendirian lah untuk menyampaikan syarat tersebut kepada Gubernur Jeneral British dekat India. Okey, seterusnya tapi bila Sultan Kedah ni dia minta Francis Light ni pandai. Jadi Francis Light ni dia tipu pula Sultan Kedah sebab dia nak Pulau Pinang. Okay, Francis Light ni dia sedar kedudukan strategik Pulau Pinang dan berjanji bahawa SHTI akan memenuhi syarat. Okay, nampak dia tipu dah kat sini, menyedari kedudukan strategik sebab dia sedar kedudukan strategik Pulau Pinang, jadi dia tipu. Dia kata dekat Sultan Kedah SHTI akan memenuhi syarat. Okay, syarat yang Sultan Kedah nak lah. Seterusnya pada tahun 1786 Sultan Kedah ni pegang pada janji dan menawarkan Francis Light membuka penempatan dekat Pulau Pinang. Jadi kiranya pada tahun 1786 ni memang Sultan Kedah ni tertipulah dengan SHTI tu, dengan Francis Light. Okey, seterusnya tawaran ini dibuat sementara menunggu jawapan daripada SHTI berhubung dengan syarat yang ditawarkan oleh baginda. Francis Light dinamakan Pulau Pinang, nampak Francis Light dinamakan Pulau Pinang sebagai Prince of Wales Island. Nampak dia tak menguasai Pulau Pinang lah, dah nampak kat sini siap dia bagi nama sekali kat Pulau Pinang. Okay, tempatan mereka dinamakan Georgetown bersempena dengan nama Raja England. Okay, pengesahan kuasa British di Pulau Pinang, perjanjian. Okay, pada tahun 1786 Siam dia menakluki Patani dan mengancam Sultan Kedah. Okay, Sultan Abdullah diminta bantuan ketetapan SHTI seperti yang dijanjikan oleh Francis Light. Inilah tadi Sultan Kedah dah tertipu lah.
SHTI enggan, nampak? SHTI tak nak pun beri bantuan kerana tiada perjanjian ditandatangani oleh Sultan Kedah. Okay, pada tahun 1791 setelah menyedari tertipu, Sultan Abdullah ni dia dah sedar dia tertipu, dihimpulkan angkatan perang dekat seberang perai untuk ambil semula Pulau Pinang. Tapi angkatan perang Kesultanan Kedah ditewaskan oleh Francis Light dengan bantuan SHTI, nampak? Dia komplot SHTI dengan Francis Light, dia komplot nak ambil Pulau Pinang lah. Sultan Abdullah dipaksa menandatangani perjanjian dengan British. Nampak? Dipaksa menandatangani perjanjian dengan British. Okay. Pada tahun 1800, George Leigh, iaitu Gubernur Pulau Pinang, dia desak Sultan Kedah, Sultan Diauddin. Sultan Diauddin ni dia jadi Sultan pada tahun 1798 hingga 1804. Akhirnya dia George Leigh ni dia desak Sultan Kedah, iaitu Sultan Diauddin ni, untuk tanda tangani perjanjian dengan British. Nampak? Orang British ni dia suka mendesak sultan-sultan kita. Okey, perjanjian ini, perjanjian George Leigh dengan Sultan Kedah ni dia membolehkan British menduduki seberang perai. Okey, pendudukan ini penting sebagai benteng pertahanan dan kawasan pertanian bagi membekalkan sumber makanan kepada penduduk Pulau Pinang. Okay, seterusnya kita tengok perluasan kuasa British dekat Singapura pula. Okay, yang pertama adalah Perang Napoleon pada tahun 1793 sehingga 1814. Okay, Belanda dia ditawar oleh Perancis pada tahun ni lah. Okay, pada tahun 1765 Belanda dia berundur ke England dan menandatangani surat Q. Okay, berdasarkan surat Q, Belanda dia, surat Q ni, apa yang terkandung dalam surat Q? Surat Q ni, kerana Belanda menyerahkan tanah jajahannya secara sementara di timur kepada British sehingga perang tamat. Okay, seterusnya adalah cara perluasan kuasa British kat Singapura adalah kepentingan Singapura kepada British. Okay, British ni dia perlukan pelabuhan yang lebih strategik untuk bersaing dengan Belanda dekat alam Melayu. Okay. Lepas tu kedudukan Singapura ni dekat bahagian selatan semenanjung Tanah Melayu dapat mengawal kegiatan perdagangan Selat Melaka dan Selat Sunda. Nampak ni? Kawal perdagangan. Okey, Singapura dijadikan sebagai pusat pengumpulan hasil-hasil ekonomi alam Melayu. Ni macam Pulau Pinang tadi lah. Pusat pengumpulan hasil-hasil ekonomi alam Melayu. Okey. Kebanyakan kapal dagangan berlabuh dekat Betawi, Riau dengan Lingga. Okay, petapakan British di Singapura, isu pewarisan tahta Kesultanan Johor Riau. Okey, ini kronologi dia. Okay, yang pertama sekali, Sultan Mahmud Shah, dia ada 2 orang putera. Okay, iaitu Tengku Husin. Tengku Husin ni anak sulung lah, anak sulung Sultan Mahmud Shah, 3. Manakala Tengku Abdul Rahman ni adalah anak putera bongsu lah. Okey, pada tahun 1812 Sultan Mahmud Shah 3 ni mangkat. Lepas tu Tengku Abdul Rahman hadir semasa pemakaman almarhum Sultan dekat Lingga. Okey, Tengku Husin, Tengku Husin ni anak pertama dia, anak pertama Tengku Abdul Rahman. Ni anak kedua. Okey. Okay, so Tengku Abdul Rahman ni datang semasa pemakaman dia punya ayah lah. Tapi Tengku Husin ni tak hadir semasa pemakaman almarhum Sultan sebab Tengku Husin ni ada dekat Pahang. Okay, jadi bila Tengku Husin tak hadir, Tengku Abdul Rahman lah yang ditabarkan sebagai Sultan Johor Riau. Okay, dan Tengku Abdul Rahman ni dapatlah pengiktirafan daripada orang Belanda dan Bugis. Tapi okey, kiranya lepas tu Tengku Husin ni diketepikan lah dan telah berundur dan menetap dekat Riau. Okey, tindakan Stamford Raffles memanipulasi isu pewarisan tahta. Nampak? Stamford Raffles ni dia macam manipulasi lah isu tadi ni kan, isu Tengku Abdul Rahman ni dapat jadi sultan. Okey, dia manipulasi isu pewarisan tahta menyebabkan Kesultanan Johor Riau mempunyai 2 orang sultan. Nampak? Dua-dua ni anak pertama, ni anak kedua, Tengku Abdul Rahman dia jadi sultan dekat Lingga. Manakala Sultan Husin pula jadi sultan dengan Singapura. Perjanjian mengukuhkan British dekat Singapura. Okey, dia ada dua perjanjian lah. Perjanjian pertama adalah perjanjian 6 Februari 1819. Okey, Stamford Raffles dia menandatangani perjanjian dengan Sultan Husin
dan Temunggu Abdul Rahman. Okey, kesan daripada perjanjian 6 Februari 1819 ni, pertempatan British dekat Singapura diiktiraf. British dinaikkan, nampak, British dinaikkan bendera Union Jack dekat Singapura pada tahun 1819. Okay, William Farquhar pada tahun 1819 hingga 1823 dilantik sebagai residen pertama di Singapura, nampak. Dia mula-mula dia hasut orang pasal hasutlah Sultan ni pasal isu kawasan tahta tu. Lepas tu dia suruhlah pula tandatangani perjanjian pada 6 Februari 1819. Lepas tu dia mula dia naikkan bendera Union Jack. Lepas tu dia lantik pula residen dia jadi untuk memperintah Singapura tu. Okey, pada tahun yang kedua adalah perjanjian 2 Ogos pada tahun 1824. Okey, residen Singapura iaitu John Crawford. John Crawford ni jadi residen pada tahun 1823 sehingga 1826 lah. Dia tandatangani perjanjian dengan Sultan Hussein dan Temunggu Abdul Rahman. Perjanjian 2 Ogos 1824 ni, Singapura diserahkan, nampak, diserahkan kepada British untuk selama-lamanya. Sultan dan Temenggung hilang kedaulatan ke atas Singapura. Okay, sebagai ganti Sultan dan Temenggung diberikan dia sebagai ganti dia British ni dibagi pampasan je dengan pencen dekat Sultan dengan Temenggung ni seumur hidup. Kayaknya dah Sultan dengan Temenggung ni tak berkuasa dah lah dekat negeri dia sendiri. Okay, seterusnya perluasan kuasa British dekat Melaka. Faktor-faktor Pakatan British Belanda. Ni dekat Melaka lah. Okay, faktor-faktor Pakatan British Belanda ni adalah untuk menamatkan pertikaian British dan Belanda berkaitan Singapura. Okey. Ni adalah pertikaian antara British dan Belanda. Okey, British ni dia berjaya majukan Singapura dalam tempoh yang singkat. Okey, British ni dia bertekad mempertahankan kedudukannya dekat Singapura. British yakin Singapura ni akan jadi pelabuhan bebas dan pangkalan tentera. Okey, manakala Belanda pula Belanda ni dakwa Singapura ni bawah lingkungan pengaruh dia lah. Belanda dituntut British untuk berundur daripada Singapura. Okay, Belanda ni dibimbang dia takut Singapura ni maju dan jejaskan perdagangan dekat Betawi, iaitu pelabuhan utama Belanda dekat alam Melayu. Okay, berdasarkan persahabatan British dan Belanda di Eropah. Persahabatan Eropah penting kerana kedudukan Belanda berdekatan dengan Britain. Okay, British ambil pengalaman semasa Perang Napoleon. Nampak, Perang Napoleon. Okay, pada tahun 1795, Perancis jadikan Belanda sebagai pangkalan menyerang Britain. Okay, Belanda dia kenalah baik-baik dengan British untuk jaga jajahan Belanda dekat timur semasa Perang Napoleon. Seterusnya adalah penyelesaian untuk perdamaian. Okay, Belanda dengan British ni dia nak elakkan peperangan yang pernah berlaku pada abad ke-17 dan 18. Okay, Belanda tak nak terbeban dengan masalah kewangan yang semakin lemah lepas Perang Napoleon. Okay, penyelesaian mesti dilakukan melalui rundingan ke arah perdamaian. Okay, kesan adalah Pakatan British Belanda menyebabkan termeterainya Perjanjian London 1824 atau Perjanjian Inggeris Belanda pada tahun 1824. Inilah dia ada dua nama, Perjanjian London 1824 ataupun Perjanjian Inggeris Belanda 1824. Okay, perjanjian ini bertujuan menamatkan pertikaian dan hubungan tegang antara dua kuasa Eropah tersebut demi menjaga kepentingan masing-masing dekat alam Melayu lah. Okay, British dapat menguasai Melaka apabila berlaku pertukaran wilayah antara British dengan Belanda. Okey. Perjanjian London 1824. Tarikh Perjanjian London ni adalah pada tahun pada 17 Mac 1824. Okey, tempat perjanjian London ni dibuat pada dekat London, England. Okey, pihak yang terlibat adalah antara British dengan Belanda lah. Kandungan perjanjian ni diorang janji tentang wilayah pengaruh, keuangan dengan perdagangan. Okay, kita tengok 2.2 Perjanjian London 1824 dan kesannya terhadap alam Melayu. Okay, antara syarat Perjanjian London, okay, inilah persaingan kuasa barat dekat alam Melayu membawa kepada perancangan British dan Belanda untuk membuat pembagian kawasan pengaruh masing-masing. Perancangan ini terhasil melalui Perjanjian London 1824 yang ditandatangani oleh British dan Belanda.
Kandungan perjanjian tersebut yang merangkumi butiran tentang wilayah pengaruh, perdagangan dan kewangan memberikan kesan penting terhadap alam Melayu. Okey, antara syarat perjanjian London 1824. British ni berundur daripada Sumatera. British ni perlu menyerahkan Bangka Hulu kepada Belanda. British tak boleh buka penempatan baru dekat Kepulauan Riau, Lingga dan kepulauan lain di selatan Singapura. Manakala Belanda pula dia perlu mengiktiraf penempatan British dekat Singapura. Belanda perlu menyerahkan Melaka dan jajahan takluknya kepada British. Belanda juga tidak boleh buka penempatan baru dekat tanah Melayu. Kesan perjanjian London 1824 terhadap alam Melayu. Pembagian alam Melayu kepada dua lingkaran pengaruh barat. Kita tengok yang pertama adalah sempadan. Selat Melaka dan Selat Singapura dijadikan sempadan yang memisahkan wilayah pengaruh British dan wilayah pengaruh Belanda dekat alam Melayu. British mengutamakan kepentingan. British dengan Belanda mengutamakan kepentingan mereka terjamin dan meminggirkan, nampak dia British dengan Belanda ni meminggirkan kedaulatan kerajaan-kerajaan alam Melayu. Entiti geopolitik baru. Mewujudkan entiti geopolitik baru yang dikenali sebagai tanah Melayu di bawah pengaruh British. Wilayah pengaruh Belanda dikenali sebagai Hindi Timur Belanda. Nampak kalau Belanda dia dikenali sebagai Hindi Timur Belanda, tapi kalau politik dekat British ni dia dikenali sebagai Tanah Melayu. Inilah Tanah Melayu di bawah pengaruh Belanda, di bawah pengaruh British, Hindi Timur Belanda di bawah pengaruh Belanda. Seterusnya adalah perpecahan Empayar Kesultanan Johor Riau. Singapura jadi tanah penjajahan British. Johor dan Singapura diperintah oleh Sultan Hussein Muhammad Shah dan Temenggong Abdul Rahman. Berada di bawah pengaruh British. Pengaruh British. Pada Ogos 1824, Sultan dan Temenggong didesak tanda tangan perjanjian untuk serahkan, didesak tanda tangan perjanjian untuk serahkan Singapura kepada British. Sultan Hussein Mahmud Shah tinggalkan tempat semayam dekat Kampung Gelam, Singapura dan berpindah. Sultan Hussein Muhammad Shah dia tinggalkan dia punya tempat tu dan dia berpindah ke Bandar Hilir Melaka. Lepas tu Sultan Hussein ni mangkat pada tahun 1835 dan dimakamkan di Melaka. Pemerintah Johor kemudiannya memindahkan pusat pemerintahan Johor ke Johor Bahru. Inilah istana Sultan Hussein Muhammad Shah di Kampung Gelam, Singapura. Kini istana tersebut dikenali sebagai pusat warisan Melayu. Inilah gambar dia. Seterusnya berakhir Kesultanan Riau Lingga. Kepulauan Riau Lingga diperintah oleh Sultan Abdul Rahman dan berada di bawah pengaruh Belanda. Pada tahun 1911, institusi Kesultanan Riau Lingga dihapuskan oleh Belanda. Dihapuskan oleh Belanda. Wilayah Riau Lingga kemudiannya diperintah secara langsung oleh Belanda melalui Residen Riau. Pengisytiharan Kerawatan Pahang. Perpecahan Kesultanan Johor Riau berlaku apabila Bendahara Tun Ali dekat Pahang cuba bebaskan Pahang daripada Kesultanan Johor Riau berikutan pengukuhan kuasa barat di Singapura dan Johor serta pergolakan dekat Riau Lingga. Pada tahun 1853, muafakat pembesar Pahang, Bendahara diisytiharkan Pahang sebagai negeri bebas dan berdaulat. Ni adalah gambar Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah II. Pewaris tahta kerajaan Riau Lingga telah diturunkan tahta oleh Belanda pada tahun 1911. Selat Melaka di bawah penguasaan British. Dia ada dua lah. British kuasai perdagangan di Selat Melaka dengan pengunduran Belanda dari Tanah Melayu. Perdagangan dekat Selat Melaka dikuasai sepenuhnya oleh British kerana memiliki 3 buah pelabuhan strategik iaitu Pulau Pinang, Melaka dengan Singapura. Nampak ni, 3 pelabuhan dikuasai oleh British. Ada 3 pelabuhan. Manakala pengunduran Belanda dari Tanah Melayu membuka peluang kepada British untuk meluaskan kuasa ke negeri Melayu. Ni nampak, kita boleh tengok lah. Ni British, ni Belanda. British dia kuasai ni Pulau Pinang, Melaka, Singapura. Tu British. Tu British Manakala cek perkara lain. Manakala Belanda pula dia kuasai
kawasan sebelah barat dan di selatan Melaka yang meliputi Kepulauan Riau, nampak Kepulauan Riau Lingga, ni Riau Lingga. Lepas tu Bangkahulu dengan Betawi. Ini adalah kawasan Belanda. Okey, rumusan Perjanjian London 1824 memaparkan Pakatan Kuasa Barat dalam menandatangani persaingan di alam Melayu. British bertindak sewenang-wenangnya tanpa melibatkan Raja-Raja Melayu dengan membahagi-bahagikan wilayah Kesultanan Melayu yang berdaulat. Perjanjian tersebut merintis pembahagian alam Melayu menjadi dua buah entiti yang berasingan dan menjadi asas kepada sempadan Malaysia dan Indonesia masa ini. Okay, peristiwa ini memberikan kesedaran kepada kita tentang kepentingan mempertahankan kedaulatan negara daripada pencerobohan kuasa asing. Okay, seterusnya kita tengok 2.3 iaitu pembentukan negeri-negeri selat ataupun NNS lah short form dia. Pertama adalah Pulau Pinang. Okay, yang pertama adalah Pulau Pinang. Okay, Pulau Pinang ni pada tahun 1786 sehingga pada tahun 1826. Okay, pada peringkat awal, Pulau Pinang ni ditakbir oleh Francis Light iaitu Pesuruhjaya yang bertanggungjawab kepada Gubernur Jeneral British kat India. Pada tahun 1787, Pulau Pinang ni berstatus pelabuhan bebas dan kuasai perdagang dengan negeri-negeri Melayu. Okay, Pulau Pinang, perdagangan dikuasai oleh pedagang persendirian. Okay, pada tahun 1805, dinaik taraf menjadi presidensi keempat selepas Benggala, Madras dan Bombay dekat India. Okay, seorang gubernur dilantik sebagai ketua untuk mentadbir Pulau Pinang. Okay, Singapura pula pada tahun 1819 hingga pada tahun 1826 lah. Singapura ni ditadbir oleh residen yang bertanggungjawab kepada Lieutenant Gubernur British dekat Bangkahulu, Sumatera. Pada tahun 1823, ingat 1823, Singapura diisytihar sebagai pelabuhan bebas. Okay, Singapura jadi pusat pertemuan pedagang persendirian untuk mengumpulkan hasil alam Melayu untuk diperdagangkan dengan China. Okay, Melaka pula adalah pada tahun 1824 sehingga 1826. Okay, Melaka ditadbir oleh residen konsuler. Okay, sistem kapitan diteruskan bagi mewujudkan keamanan dan komuniti kaum. Okay, suku-suku kaum terletak di bawah seorang ketua kaum yang berperanan sebagai penegak undang-undang. Okay, bagi masyarakat luar bandar, tanggungjawab tersebut diserahkan kepada penghulu. Okay, kita tengok negeri-negeri selat 1826. Pengenalan adalah pada tahun 1826, Pulau Pinang, Singapura dan Melaka digabungkan menjadi satu unit pentadbiran yang dinamakan negeri-negeri selat. Okay, penggabungan ini bertujuan untuk menjimatkan perbelanjaan dan menyeragamkan pentadbiran. Okay, apa kepentingan negeri-negeri selat ni kepada British? Yang pertama adalah taraf pelaburan bebas. Okay, negeri-negeri selat berjaya tarik kedatangan pedagang tempatan dan kapal-kapal dagang dari alam Melayu serta pedagang luar seperti Arab, India, China, Eropah dan Amerika. Okay, negeri-negeri selat ni jadi pintu masuk buruh luar. Okay, negeri-negeri selat ni dia jadi pintu masuk bagi buruh luar untuk mempercepatkan pembangunan ekonomi British. Okay, kesan dia wujud masyarakat berbilang kaum dekat negeri-negeri selat lah. Macam contohnya kat negara kita lah. Ada Cina, ada India, ada Melayu, ada lain-lain bangsa. Ada, kalau kat Melaka tu ada Baba Nyonya. Okay, seterusnya adalah laluan utama perdagangan. Okay, British dapat kuasai keseluruhan Selat Melaka sebagai laluan utama perdagangan dekat alam Melayu. Okay, negeri Selat ni juga jadi pusat pengumpulan hasil-hasil dari alam Melayu, terutamanya biji timah untuk mengimbangi perdagangan British dengan China serta menyaingi pelabuhan-pelabuhan Belanda dekat alam Melayu. Okay. Negeri Selat ni juga jadi penanaman modal. Penanaman modal ni adalah untuk oleh pelabur luar untuk menyebabkan perkembangan negeri Selat berlaku dengan pantas. Okay, hubungan negeri-negeri Selat dengan negeri-negeri Melayu. Okay, negeri-negeri Selat kita tengok memerlukan hasil ekonomi negeri-negeri Melayu untuk memajukan perdagangan. Macam tadilah dia perlukan istimah, reparatus tu semua. Okay, negeri-negeri Selat ni melabur modal memajukan perlumbungan biji timah di negeri-negeri Melayu. Okay, negeri-negeri Melayu pula dia perlukan pelabuhan negeri-negeri Selat untuk memperdagangkan hasil ekonomi lah. Hasil utama negeri-negeri Melayu ni lah biji timah ni. Okey, pembentukan negeri-negeri Selat. Okey, pembentukan negeri-negeri Selat ni membolehkan British untuk kuasai laluan perdagangan dekat antara China dengan India.
Pembentukan negeri Selat ni dia kukuhkan hubungan ekonomi dengan negeri-negeri Melayu dan saingan menguasai Belanda dekat alam Melayu. Okey, seterusnya kita tengok 2.4 iaitu pentadbiran negeri-negeri Selat. Okey, negeri-negeri Selat di bawah kerajaan British dekat India pada tahun 1826 sehingga 1867. Okey, negeri-negeri Selat mengalami perubahan pentadbiran sejak pembentukannya pada tahun 1826. Okey, pada peringkat awal negeri-negeri Selat ditadbir oleh kerajaan British dekat India. Okey, pada tahun 1867 pula pentadbiran negeri-negeri Selat ni dipindahkan daripada India tadi ke pejabat tanah jajahan dekat London. Okey, negeri-negeri Selat dekat bawah SHTI lah pada tahun 1826 sehingga 1857. Okey, negeri-negeri Selat diketuai oleh Gubernur. Okey, Resident Consul dilantik membantu Gubernur menjalankan pentadbiran. Okay, Pulau Pinang dijadi pusat pentadbiran pertama. Okay, pada tahun 1832, pusat pentadbiran dipindahkan ke Singapura kerana lebih strategik dan maju berbanding dengan Pulau Pinang. Okey, inilah struktur pentadbiran negeri-negeri Selat masa tahun 1826 sehingga 1867. Yang atas sekali adalah Gubernur Jeneral British HTI dekat India. Yang kedua adalah Gubernur-Gubernur Negeri Selat. Ini anak-anak buah dia lah, iaitu Resident Consular Pulau Pinang, Resident Consular Singapura dan Resident Consular Melaka. Okay. Negeri-negeri Selat dekat bawah pejabat India pada tahun 1858 sehingga 1867. Undang-undang British diikut kuasa dekat negeri-negeri Selat. Okey, pemberontakan yang berlaku dekat India menyebabkan pejabat India tidak mampu mentadbir negeri-negeri Selat dengan baik. Pejabat India tak berikan perhatian sewajarnya bagi melindungi pedagang dekat negeri-negeri Selat. Okey. Ini menimbulkan rasa tak puas hati dekat kalangan pedagang-pedagang yang berdagang dekat negeri-negeri Selat. Okey, ini adalah gambar bangunan ibu pejabat negeri-negeri Selat dekat Pulau Pinang. Bangunan tersebut kemudian dijadikan Mahkamah Agung pada tahun 1905. Okey, negeri-negeri Selat di bawah pejabat tanah jajahan pada tahun 1867 sehingga pada tahun 1946. Okey, golongan pedagang dan penduduk tempatan yang tak puas hati dengan pentadbiran Indian Office iaitu pejabat India, dia desak pejabat tanah jajahan dekat London ambil alih pentadbiran negeri-negeri Selat ni lah. Seterusnya pada 1 April 1867 negeri-negeri Selat diisytiharkan sebagai tanah jajahan British dan diletakkan di bawah tanggungjawab pejabat tanah jajahan dekat London. Seterusnya Majlis Perandangan ditubuhkan dekat negeri Selat untuk meluluskan undang-undang sendirilah. Lepas tu kita tengok faktor-faktor pemindahan pentadbiran negeri-negeri Selat dekat pejabat tanah jajahan London. Okay, tak ada wakil negeri-negeri Selat dalam Majlis Perundangan dekat India yang meluluskan undang-undang bagi negeri Selat. Okay. Pejabat dekat India ni dia gagal kawal masalah rombakan terhadap kapal-kapal dagang dan pertelingkahan kumpulan Cina dekat negeri Selat. Okay, pejabat India mahu menjadikan mata wang rupi India sebagai mata wang negeri Selat menggantikan mata wang dolar Sepanyol yang telah lama digunakan. Okay. Cadangan pejabat India mengenakan cukai pelabuhan dekat negeri Selat boleh menjejaskan kemakmuran taraf pelabuhan bebas. Okey, seterusnya pejabat India jadikan negeri Selat ni sebagai tempat pembuangan banduan dan ni menjejaskan imej negeri-negeri Selat sebagai pusat perdagangan. Okey, seterusnya kita tengok soalan lah. Soalan yang pertama adalah apakah kesan perjanjian 6 Februari 1819? Jawapan dia adalah British menaikkan bendera Union Jack dekat Singapura pada 13 Februari 1819. Okay, seterusnya, apakah barangan yang dikendaki oleh British? Apa barangan yang dikendaki oleh British daripada China? Barang dia adalah teh. Okay, rempah ratus, biji timah dengan emas ni adalah barang yang dikendaki oleh China. Okay, siapakah putera sulung Sultan Mahmud III? Okay, putera sulung Sultan Mahmud Shah III yang tadi berlaku pertingkahan dekat Johor tu adalah bukan Johor, adalah Tengku Hussein. Okay. Apakah perjanjian yang menyebabkan Melaka menjadi tanah jajahan British? Okay, perjanjian yang menyebabkan Melaka jadi tanah jajahan British adalah perjanjian London 1824. Okay, apakah syarat perjanjian London 1824 terhadap British? Syarat dia adalah
British perlu menyerahkan Bangkahulu kepada Belanda. Okay, apakah faktor yang membawa kepada penjajahan London 1824? Faktor dia adalah pertelingkahan mengenai Singapura. Siapakah yang meninggalkan tempat persemaian dekat kampung gelam Singapura dan berpindah ke Hilir Melaka? Jawapan dia adalah yang atas ni inilah semua dasar Persahabatan Inggeris Belanda, masalah kewangan Belanda. Ini adalah Sultan Hussein Muhammad Shah. Bilakah Pulau Pinang ditakbir oleh Francis Slade? Pulau Pinang ditakbir oleh Francis Slade pada tahun 1786 sehingga pada tahun 1826. Negeri-negeri Slade merupakan unit pentadbiran yang dibentuk oleh British. Negeri-negeri Selat mengandungi Pulau Pinang, Singapura dan ni jawapan ni memang selalu cikgu cakap dekat dalam explanation cikgu tadi. Jawapan dia adalah Pulau Pinang, Singapura dan juga Melaka. Bilakah negeri-negeri Selat dibentuk? Negeri-negeri Selat ni dibentuk pada tahun 1826. Mengapakah negeri-negeri Selat menjalin hubungan dengan negeri Melayu? Kenapa negeri Selat jalinkan hubungan dengan negeri-negeri Melayu? Sebab negeri-negeri Selat ni perlu mendapatkan hasil bumi lah. Hasil bumi negeri-negeri Melayu lah. Contohnya emas, biji timah, 400 untuk dia buat pertukaran dengan China. Selat Melaka sebagai laluan utama perdagangan di alam Melayu. Mengapakah British menggabungkan Pulau Pinang, Singapura dan Melaka menjadi negeri-negeri Selat? Sebab British dia nak seragamkan pentadbiran. Yang berikut adalah kepentingan pembentukan negeri-negeri Selat kecuali mempertahankan serangan daripada negara musuh. Ni betul lah. British jadi pembentukan negeri-negeri Selat ni sebab dia jadi pusat pemulasan barang, dia jadi pintu masuk bagi buruh luar, dia untuk menguasai keseluruhan Selat Melaka. Seterusnya bilakah negeri-negeri Selat diisytiharkan sebagai tanah jajahan British pada 1 April 1867. Seterusnya di manakah pusat pentadbiran negeri-negeri Selat dipindahkan pada tahun 1832 iaitu dekat Singapura. Apakah tugas residen konsular? Tugas residen konsular ni adalah untuk menjadi pembantu gubernur. Mengapakah pedagang negeri-negeri Selat tidak berpuas hati terhadap pejabat India? Kenapa? Sebab tidak diberikan perhatian. Terdapat 2 majlis di dalam struktur pentadbiran negeri-negeri Selat di bawah pejabat tanah jajahan di London. Nyatakan majlis tu. Majlis tu adalah majlis eksekutif dan majlis perundangan. British menggunakan pelbagai strategi untuk mendapatkan Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. Apakah strategi itu? Strategi dia adalah 2 dengan 3. Dia tak pajakan, pujukan tak. Dia tak pujuk sultan, dia tak pajak negeri tu. Dia tipu sultan kita dan dia manipulasi lah. Nyatakan faktor pemindahan pentadbiran negeri-negeri Selat kepada tanah jajahan London. Tiada wakil negeri-negeri Selat dalam majlis perundangan di India yang meluluskan undang-undang bagi negeri-negeri Selat. Apakah negeri yang menjadi pusat pentadbiran pertama di bawah SHTI pada tahun 1826 hingga 1857? Jawapan dia adalah Pulau Pinang. Itu saja untuk bab 2 pada minggu ini. Kita jumpa lagi minggu depan.